pagi ini kita mengadakan satu mesyuarat yang sepatutnya menjadi mesyuarat gerakan tanah air. Tetapi seperti mana kita semua tahu, kerajaan belum luluskan gerakan tanah air, tetapi tidak tunggu sehingga dilulus sebelum membubar parlimen. Pembubaran bermakna bahawa gerakan tanah air tidak dapat bertanding dengan nama gerakan tanah air. Walaupun dilulus mungkin dalam jangka masa yang mendekat, masih kita tidak boleh bertanding sebagai gerakan tanah air. Sebab itu kita telah buat keputusan hari ini, iaitu kita akan bertanding dengan nama pejuang, dengan menggunakan simbol pejuang dan juga bendera pejuang. Tetapi pejuang ini menggantikan gerakan tanah air. Semua yang bersetuju dengan gerakan tanah air akan bertanding dengan nama pejuang. Melainkan di Kelantan. Di Kelantan kerana sebab-sebab tertentu, gerakan tanah air tidak akan berjuang, tidak akan bertanding di situ dengan nama gerakan tanah air. Sebaliknya, Parti Putra akan bertanding di Kelantan. Tapi Parti Putra ini adalah satu parti yang membuat keputusan untuk bertanding sendiri di Kelantan saja. Tetapi di negeri lain, walaupun Putra akan calon datang daripada Putra, tapi mereka akan bertanding dengan nama gerakan dengan nama pejuang, iaitu di Terengganu dan di Perak. Kita punya keputusan ialah walaupun nama yang kita guna ialah pejuang, ini tidak bermakna bahawa semua calon-calon datang daripada pejuang. Mana-mana calon yang datang daripada gerakan tanah air akan bertanding dengan nama pejuang. Diurus oleh pejuang, tetapi mereka sebenarnya datang daripada gerakan tanah air. Sama Kelantan juga. Di Kelantan sama juga. Di Kelantan sama jugalah. Jadi kita telah bersetuju tentang agihan kawasan dan calon apa semua akan dibuat oleh presiden-presiden parti dan juga presiden daripada orang perseorangan, tetapi mereka menggantikan NGO kerana NGO tidak berhak untuk terlibat dengan politik, tetapi orang perseorangan boleh terlibat dengan politik. Tetapi kita juga dapati undang-undang tidak menghalang NGO untuk berbincang perkara-perkara politik sama seperti semua rakyat di Malaysia. Semua rakyat di Malaysia berhak berbincang berkenaan dengan politik, sama ada politik hari ini, masa depan ataupun yang telah selesai. Jadi ini tidak bermakna bahawa NGO terpisah langsung daripada politik. Mereka boleh bincang, mereka boleh buat keputusan-keputusan mereka, bukan politik, tetapi itu adalah hak mereka sebagai rakyat Malaysia. Kita juga membuat keputusan iaitu dilangkaui
calonnya ialah Dr. Mahathir bin Mohamad. Tapi bukan sebagai calon bakal Perdana Menteri, calon sebagai wakil rakyat saja. Kita tidak tentukan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kerana calon untuk Perdana Menteri itu relevan kalau kita menang aja. Kalau kita kalah tak relevan. Kita juga akan letak bilangan calon seramai 120 atau lebih. Dan ini mungkin juga termasuk calon di Sabah. Selain daripada itu, kita bersetuju untuk memikir tentang kemungkinan bekerjasama dengan parti-parti yang sebulu dengan kita. Siapa tak, saya tak ada boleh nak, tapi kita nak sanggup bekerjasama kalau mereka ingin selamatkan negara kita ini daripada pemerintahan UMNO. Kerana kita dapati UMNO adalah sebuah parti yang tidak sama sekali mengambil berat tentang masalah rakyat. Yang mereka nak ialah untuk jadi Perdana Menteri dan menjadi kerajaan. Itu saja tujuan mereka. Mereka bercakap sepanjang masa bukan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi untuk mereka menang pilihan raya. Dalam perkara ini, mereka menyebut bahawa saya berkata UMNO akan menang. Saya tidak kata UMNO akan menang. Saya akan berkata bahawa UMNO akan menang dengan menggunakan wang, iaitu sogokan, bribery yang biasa diguna oleh UMNO. Dan ini adalah satu penyataan yang dibuat untuk memperingati rakyat supaya jangan terima sogokan. Kerana sogokan akan datang daripada orang yang tidak baik. Orang yang baik tidak perlu kepada sogokan. Kami dalam gerakan Tanah Air tidak perlu kepada sogokan. Kalau kami dipilih, pilihlah kami kerana kami akan dirikan kerajaan yang akan memberi pandangan kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Khususnya orang Melayu yang rata-rata miskin dan mereka sedang menjual semua harta tanah mereka dan sebagainya. Tetapi kita juga ambil berat tentang masalah orang bukan Melayu. Dan dalam kerajaan yang kita akan dirikan, suara akan diberi juga kepada orang bukan Melayu. Walaupun kita tidak akan bekerjasama dengan parti-parti bukan Melayu. Inilah keputusan yang kita buat. Dan saya harap kita jangan percaya dakwaan yang dibuat oleh Zahid dan beberapa pemimpin UMNO yang berkata bahawa UMNO akan menang. Sebenarnya dengan gabungan antara gerakan Tanah Air ini dengan ramai lagi parti-parti lain yang menolak UMNO, kami percaya UMNO akan kalah. Dan keadaan ini nampak jelas bahawa kerajaan UMNO ini, UMNO khususnya, tidak mempedulikan masalah rakyat seperti mengadakan pilihan raya di waktu banjir. Kita tahu di waktu banjir mungkin ada orang yang cedera dan sebagainya, dan ramai mungkin yang tak dapat mengundi pun. Jadi inilah cara UMNO mengadakan pilihan raya di waktu parti lawan menghadapi masalah kerana kita tidak punya wang yang banyak. Sebaliknya,
UMNO akan menggunakan duit kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat dan sebagainya. Kami juga akan bantu rakyat, tapi sudah tentulah kami tidak dapat guna fasilitis kerajaan, duit kerajaan untuk membantu rakyat. Jadi diperkenalkan belanjawan, bukan untuk belanjawan. Diperkenalkan belanjawan yang baru ini khusus untuk pilihan raya. Semua orang dapat duit banyak, bagi duit sana sini. Kami tidak menentang pemberian duit kepada semua pihak. Bahkan kami akan perbaiki lagi Lebih baik. belanjawan ini. Kerana terdapat banyak kelemahan dalam belanjawan ini. Terutamanya kita tidak yakin kerajaan ini mampu melaksanakan belanjawan mereka. Kerana mereka terlibat dalam pengurusan, dalam melambat-lambatkan pengurusan, tidak sanggup berjumpa dengan pelabur. Mereka juga terlibat dengan rasuah. Seperti mana kita tahu, rasuah akan meningkatkan kos pelaksanaan yang ditentukan dalam belanjawan. Sebab itu kita tidak yakin mereka dapat tunaikan janji-janji mereka dalam belanjawan. Sebaliknya, kita akan ambil alih belanjawan ini dan kita akan laksanakan dengan baik dan kita akan tambah dengan peruntukan tertentu kerana kita mempunyai mereka yang berpengalaman dalam pengurusan keuangan kerajaan. Kita yakin kita lebih mampu menunaikan perjanjian yang dibuat oleh Menteri Keuangan ini lebih daripada mereka. Jadi belanjawan ini sebenarnya ditujukan kepada rakyat supaya rakyat akan menyokong kerajaan ini. Tetapi rakyat perlu tahu bahawa walaupun dijanji oleh kerajaan ini, tetapi mereka tidak mampu melaksanakannya. Sebab itu mereka tidak boleh mengundi parti kerajaan. Kita harap dengan kekalahan UMNO dalam pilihan raya ini dan kita satu kerajaan yang mengambil berat masalah kerajaan dan cekap dalam bidang pengurusan akan ambil alih daripada UMNO. Okey. Okay, we are open for question. Kita buka pada soalan. Siapa mula? Dia? Tadi saya sebut kalau ada parti yang memang nak melawan UMNO, sanggup bekerjasama dengan parti itu. Anda kata parti itu adalah bersatu. Adakah GTA willing to have? Kita akan timbang. Ada tak pertemuan antara bersatu ataupun ke arah itu? Itu strategi sulit. Belum. Baik, kita terima kemungkinan itu. Tun, tadi dalam isi tu kata ada parti yang dipilih adalah parti yang sebulu. Boleh Tun terangkan kriteria parti yang sebulu itu? Parti ya. Yang pertama sekali ialah mereka menentang UMNO. Yang lain-lain kita boleh runding. Even include working with the traitor, including working with those that have betrayed. Yeah, well, we have to think about which is a bigger traitor. Yeah. My question is, many aspects are hoping this election
will take a more stable government to Malaysia. So, do you believe it will lead to a more stable government for Malaysia? Yeah. We are contesting more than 120 because we want a good majority. A good majority will guarantee stability of politics in this country. What happened before was that whereas the election elected a good majority, give a good majority, but the backdoor government only had 2 or 3 people as a majority, and it was so easy to bring down the government. In fact, as you know, they first put Bersatu Man as the Prime Minister, knowing full well that he is at their mercy. And sure enough, when he failed to save Najib, they dropped him by withdrawing support by 15 UMNO members. And then when he is dropped, the same people came back because the next Prime Minister was from their party, UMNO. Yeah. And I have another question. What do you understand the complexity of the international situation? Now leaders of different countries play a very important role for the whole world. So what do you expect for the future leader? Yes, our leaders, our candidates for election will be clean. They are not involved in any scandals, not involved in any misdeeds, crimes like stealing money and all that. Morally also, they are very correct. They stick to the rule of law, and we respect the system of democracy in this country. Yeah, but will you perform or will you come out for the country, to serve for the country again? We have many ideas on how to overcome all the dirty things that has been done by the previous government, particularly the UMNO government headed by Datuk Sri Najib. We will overcome that and we will rebuild the country, the administration of this country, and the politics of this country. We have the experience of doing this. Do you think that Najib will pardon and Zahid will be released if UMNO wins the election? We suspect that the reason why they want to have the election at this time is because they think the opposition is weak, disorganized, and not registered. So they hope to win. If they wait longer, their possibility of winning will be much less. So they hope to win through this election. Now, if they win this election, their first move would be to ask the Agong to pardon Najib. At this moment, they have made a request but has not been pardoned. But should they be able to win and form the government, that is their first objective. Not about the welfare of the people, not about the banjir and all these things. All these things are minor. What is important is Najib must be Najib must be released, pardoned, and Zahid, of course, the charges will be dropped, and the other charges on one MDB that is going on now against Najib should also be dropped. Apakah tindakan baru gerakan tanah air untuk menggalakkan kekalahan seperti yang dialami oleh pejuang di PRN Johor di mana parti hilang deposit? Ada apa-apa taktik lagi tak? Masa di Johor kita bertanding sebagai pejuang tanpa gerakan tanah air. SOP. Ya, dan
pada masa itu kita belum dikenali oleh rakyat. Sekarang ini kita dapat kembangkan pengetahuan berkenaan dengan pejuang dan mereka semua sedar bahawa pejuang adalah satu daripada anggota dalam gerakan tanah air, dan yang akan bertanding kali ini ialah pejuang kerana kerajaan sengaja tidak meluluskan permintaan kita, permohonan kita untuk daftar parti gerakan tanah air. Putra mendapat autonomi untuk Kelantan je. Mana parti lain tak boleh masuk? Angkat calon. Ya, kita cuma benar Putra aja pasal special case. Calon pejuang, calon lain parti pun tak ada juga di Kelantan. Cuma guna logo Putra saja. Okay. Tun, you think the floods, the heavy rains, all this before monsoon is going to affect the voters' turnout, and how is it going to affect your chances, the opposition's chances? Well, this is what is hoped by UMNO. They hope that when they hold the election during the floods, the number of voters coming out will be less. But they are in control of all the government machinery to move the voters to vote. So they can take their own voters to vote, but other supporters of other opposition parties will not have that privilege. So it is a dirty trick played by UMNO. But it is typical of UMNO. When they are not strong, they will abuse the power that they have. Parti Melayu dilihat terlalu banyak dan berpecah sekarang. So adakah Tun risau ni mungkin memudaratkan masa depan orang Melayu kerana kemungkinan besar dia ada satu gabungan parti akan menang dalam PRU? Satu ni. Ya, kita dah 4 buah parti politik berada dalam gerakan, dan ramai daripada orang yang ada dalam NGO, mereka nampak peluang untuk mereka juga menyuarakan pendapat mereka, mengundi dalam pilihan raya ini. Walaupun mengadakan calon bebas, parti kecil, semua itu mereka tahu mereka tak mungkin menang, jauh sekali daripada menubuh kerajaan. Betul. Apa pandangan Tun mengenai Pakatan Harapan yang tidak mahu bubar Don Negeri dan berdepan dengan UMNO selepas PRU ini? Sekali lagi, macam mana? Even pas. Ya, banyak kerajaan berpendapat bahawa masa tidak sesuai untuk pilihan raya. Sebab itu mereka perlu mengadakan pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Jadi saya percaya beberapa buah negeri tidak adakan pilihan raya di peringkat negeri, cuma di peringkat parlimen saja. Tapi strategi itu boleh mendatangkan hasil atau macam mana? Sebab dia terpaksa berdepan dengan UMNO, dengan kekuatan satu negara turun ke negeri dia pun. Macam mana? Dia sama jugalah, kita pun tumpu kepada pilihan raya parlimen juga. Bukan saja UMNO. It will involve more costs, right? Each time you hold a state election, there will be more money having to spend. Yeah, for us it is good because we don't have the money, or they have tons of money, because the money stolen by Najib is still with him. He hasn't returned the money, and he says he's with Jolo. Jolo is his keeper. He is his friend. So he gives the money to Jolo. And when he needs money, Jolo comes and signs a check and puts in his account. That is well known. At the moment, we are not interested in state, interested in federal What's your government. own plan for the Yeah. next election? Will you attend the next election? What's your own plan? For the next election, Yeah,
next election? Will you attend the next election? Next election, I won't be around. Kalau kita tengok pada PRU 15 ni, pengundi umur 18 tahun dah boleh mengundi ya. Jadi apa strategi GPA ni? Adakah akan meletakkan calon-calon yang muda untuk? Ya, kita akan letak calon yang muda. Tapi taklah umur 18 tahun. Mungkin lebih daripada itu. Tapi golongan muda lah. Dan wanita. Dan wanita juga kita akan letak. Tapi kita nak kena pilih calon juga. Kadang-kadang walaupun kita nak letak 30%, tapi kalau tidak ada calon yang bersedia, apa kita nak boleh buat? Mereka letak calon lain lah. Berapa peruntukan untuk kursi calon-calon yang muda dan wanita dalam GPA? Belum decide lagi. Belum kita putus lagi. Tapi untuk wanita kita ikutlah kalau boleh 30%. Tapi susah nak dapat 30%. Makali you kalau nak jadi calon boleh lah. Calon muda. Wanita. Will you think GE15 will produce clear results where we can have a stable government finally with clear majority, or do you think it will still be a hung situation? What's your biggest fear? Well, the law against hopping has been passed. But the hopping is confined to hopping by single person. But if a party decides officially that they want to join with another party, that is permissible. So without these people hopping from one party to another, that will contribute towards stability. But also, we have to show the people that we want to help the people. Not just because we want to become the government, but our intention is to work for the people because the people are facing a lot of problems. Not least, of course, the after effects of the pandemic and then the rotten way of managing the economy, the amount of money that will be taken from development in order to pay loans, all these things will be done by will be done by UMNO if it wins. But we have other means of managing their finance. Boleh? Ada soalan lagi? Okay. So, will you work with Anwar again for GE? Apa dia? Will you working with Anwar again for GE? The question should be given to him. Ask him, will he work with me? The problem is he doesn't want to work with me. I'm a very nice man. Okay? What's the difference between 1999 and G15? Both were held during the monsoon period. So what is the difference now and then? Then the government won really big. In 99, the weather had not changed much. Climate change. The climate change was not much. But this time we know that all over the world, very severe floods and strong winds, storms are occurring. This is a different phenomenon. That is why we feel that it is not a suitable time for us to have the election. But of course, UMNO being UMNO, abusing power is something that is endemic as far as UMNO is concerned. Do you think the whole world will come to a nuclear war or to the third world war? I think I will ask Mr. Putin. Mr. Putin knows more about that. But I think that this war is a stupid war. There shouldn't be any wars at all. They should negotiate and decide on
what they need to do, as between NATO, which wants to Ukraine to join and therefore become a same border with Russia, and Russia's fear of Western aggressiveness because of NATO. Yeah, with that question, we conclude the session. Terima kasih semua. Terima kasih.